Betul lah ikan ni. Kalau nak putus, putuslah daripada tadi kan. Buat apa nak bagi aku lawan lama-lama? Menyusahkan orang betul. Haram punya ikan. Sekejap lagi sangkutlah kau kat jaring tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar geng-geng semua? Aku harap korang semua sihat-sihat je. Okay? Di samping menjalankan ibadah berpuasa je ni guys. Diam tak diam, kita dah masuk ke hari 24 Ramadan. Kalau tak salah aku hari ni. Kalau tak salah aku lah. Dan tak lama lagi, kita pun dah nak beraya dah. Seminggu je lagi guys. So korang semua dah ready ke dengan barang-barang raya korang ni? Aku tahu ada di antara kita duit KWSP pun dah masuk. Aku harap korang boleh lah guna duit tu dengan benda-benda yang berfaedah sikit. Itu pesan aku buat masa ni. Okay guys? Okay, kalau yang lepas aku dah cerita pasal kisah seram yang berlaku kat Jalan Yomping Pagoh. Kali ni aku tak nak cerita pasal highway lagi dah. Tapi aku nak cerita pasal kisah seram yang berlaku masa memancing. Kejadian ni berlaku kat negeri kelahiran aku ni guys. Iaitu negeri Johor Darul Ta'zim. Okay guys, sebelum aku nak start cerita seperti biasa guys, tolong bantu aku, tolong subscribe channel aku ni, tekan butang share dan like tu, tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Okay guys, tak payah sembang panjang-panjang lagi, jom kita terus layan je cerita ni guys, let's go. Cerita ni dikirimkan oleh seorang follower aku ni yang namanya hanya nak dikenali sebagai Syaril. Kisah ni adalah berdasarkan pengalaman dia dengan kawan-kawan dia masa memancing kat sebuah rumah rakit yang terletak dekat Kampung Johor Lama, Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim. Cerita ni berlaku lebih kurang 8 tahun yang lepas guys. Masa tu Syaril ni baru je nak berjinak-jinak dengan dunia memancing. Si Syaril ni cerita, dia ingat lagi masa tu hari Khamis. Sebab dia ni kerja kerajaan. So hari Jumaat memang dia cuti. So petang Khamis tu dia pun bersiap-siap lah dengan 2 orang lagi kawan dia ni untuk pergi memancing kat sebuah rumah rakit yang terletak kat Kampung Johor Lama tu. Rancangannya, dia akan mula memancing kat atas rumah rakit tu lepas maghrib dan akan balik pada esok paginya lebih kurang jam 10 pagi. So petang tu bila barang-barang mancing dia pun dah ready, dia pun pergilah pick up 2 orang kawan dia ni yang tinggal tak berapa jauh pun daripada rumah dia. Adi dan Fadil nama kawan dia tu. Sepatutnya 2 orang ni sampai kat JT tu sebelum jam 6 petang. Tapi 2 orang sampai lebih kurang jam 7.30 malam. Sebab 2 orang ni pergi singgah makan dulu sebelum sampai kat JT tu. So kiranya 2 orang ni lambat lah. Sampai-sampai kat JT tu, pakcik owner rakit minta maaf guys, sangkut lagi. Sampai-sampai je kat JT tu, pakcik owner rakit tu dah tunggu dalam bot. Nak bawa diorang ni semua ke atas rumah rakit yang terletak lebih kurang 20 minit perjalanan daripada JT tu melalui atas laut. Membebel jugalah pakcik ni sebab diorang ni lambat sampai. Sejam lebih dah dia tunggu katanya. So diorang bertiga ni pun minta maaf lah kat pakcik tu sebab diorang lambat. Sebab memang salah diorang pun. Memang patut pun diorang minta maaf. So tak lama lepas tu, diorang pun mulakanlah perjalanan naik bot tu menuju ke rumah rakit tu. Semua pun masa tu memang sedikit excited lah. Kalau dah nama pun kaki pancing kan, mestilah excited, betul tak? Kalau dapat outing mancing kan. Sampai-sampai kat atas rumah rakit tu, waktu tu jam dah nak masuk pukul 8 malam. Adi adalah orang yang paling tak sabar masa tu. Sampai-sampai je, dialah orang pertama yang laburkan umpan dia ke dalam air. Si Syaril dengan si Fadil masa tu masih lagi relax sambil tua rumah rakit tu yang saiznya tak berapa besar pun. Lebih kurang 30 kali 20 kaki je.
Kat rumah rakit tu ada satu bilik dan satu bilik air. Lampunya pula tak banyak yang ada. Ada 2 je. Itu pun dikuasakan dengan kuasa bateri kereta. Tak ada generator pun guys. Cuma kuasa bateri kereta je. Bateri kereta tu dijadikan bateri untuk jadikan lampu kat situ. Memang rumah rakit tu didirikan hanya untuk pemancing tega je. Tak sesuai pun kalau nak bawa keluarga kat sini. Suasananya memang sunyi. Lepas tu gelap pula. So memang tak sesuai lah kalau nak bawa budak-budak ataupun keluarga. Malam tu hanya diorang bertiga je yang ada kat rumah rakit tu. Tak ada orang lain pun. Sebenarnya guys, diorang bertiga ni seronok juga tak ada orang lain kat atas rumah rakit tu. Bebas sikit lah diorang kan. Tak perlulah nak berkongsi dengan orang yang diorang tak kenal kan. Tak perlu jugalah diorang nak rebut spot mancing. Lagipun rumah rakit tu pun taklah besar mana, kecil je. Lepas je si Syaril dengan si Fadil ni habis pusing-pusing kat rumah rakit tu, diorang berdua ni pun mulalah setinjuran masing-masing nak start memancing. Baru je Syaril nak pasang umpan udang kopek tu kat mata kail dia, tiba-tiba si Adi ni menjerit, cakap joran dia dah kena ikan dah. So bergegaslah si Fadil dengan si Syaril ni datang kat tempat Adi nak tengok ikan apa yang dia dapat ni. Sampai-sampai je kat situ, tengok Adi masih lagi tengah melawan ikan kat joran dia tu, tengah bergelut lagi. Berhempas pula jugalah si Adi ni nak menundukkan ikan tu. Memang nampak macam ikan besar lah yang mungkin Adi dapat masa tu. Tengah Adi melawan ikan tu, diorang bertiga ni pun sambil-sambil lah meneka kan ikan apa yang mungkin Adi dapat. Mungkin Adi naik ikan ni. Si Syaril teka, mungkin siakap, paling kurang pun 3 kilo. Si Fadil pula teka mungkin ikan duri. Paling tidak pun berat dia 2 kilogram. Si Adi pula masa ni fokus je dengan pancing dia tu. So bunyi drag diorang tu pun tak berhenti-henti bunyi. Sret, sret, sret. Macam tu. Maksudnya ikan yang kat tali pancing dia tu memang jenis ikan fighter lah. Memang ikan besar. Adi pun makin lama makin excited lah bila pertarungan dia dengan ikan tu makin lama makin sengit. Dalam 3 hingga 5 minit pertarungan tu berlaku guys. Tiba-tiba si Adi ni rasa joran yang berat tadi dengan ikan tu tiba-tiba ringan je. Dah tak rasa lagi dah ikan melawan dah. Dia pun gulung lah tali pancing dia tu laju-laju. Tengok-tengok tali kail dia tu dah putus pun. Oh, marah betul lah si Adi bila dia tengok tali kail dia tu dah putus kan. Terus dimakinya bertalu-talu. Betul lah ikan ni. Kalau nak putus lah daripada tadi kan. Buat apa nak bagi aku lawan lama-lama? Menyusahkan orang betul. Haram punya ikan. Sekejap lagi sangkut lah kau kat jaring tu. Tercengang si Syaril dengan si Fadil ni bila dengar Adi ni punya hamun. So si Fadil ni teruslah sound si Adi ni suruh dia jaga mulut sikit kat tengah laut ni. Adi pula macam tak peduli pun dengan apa yang si Fadil ni cakap. Dia terus je sambung menghamun lagi. Sebenarnya guys, dalam diorang bertiga ni cuma Fadil je yang memang kaki pancing. Adi dengan Syaril ni masih lagi baru, masih lagi nak berjinak-jinak nak jadi kaki pancing. So rakit yang diorang pergi ni pun Fadil yang cari. Sebab kata Fadil, kawan dia kata kat rakit ni memang banyak spesies siakap dengan kerapu. So diorang ni pun just follow je lah Fadil ni kan. Okay guys, bersambung balik kat kes si Adi ni yang tiba-tiba mengamun sebab ikan yang dia pancing tu terlepas. Lepas je si Fadil ni sound kat Adi ni, diorang pun teruskan je lah program memancing diorang tu. So Fadil dengan Syaril pun labuhkanlah umpan udang kopek tu ke dalam laut. 2 jam waktu berlalu. Tapi langsung umpan diorang ni tak disentuh. Gigit sikit pun tidak. Dengan tiba-tiba guys, Adi membebel lagi. Dihamunnya lagi sekali. Aduh. Betul lah ikan-ikan ni. Dah bagi umpan-umpan sedap pun langsung tak disentuhnya. Sekali lagi guys, dia maki hamun. Kali ni Fadil diam je. Malas dia nak bersuara lagi. Dia tahu memang perangai si Adi ni memang suka maki hamun. Kalau melepak sama-sama kat mamak pun macam tu juga. Mamak salah order pun dihamunnya gila-gila juga. Memang mulut si Adi ni jenis mulut yang tak ada insurans. Diam tak diam, jam dah pukul 1 pagi. Tapi tak ada seekor pun di antara diorang ni yang berjaya landingkan apa-apa ikan pun.
Bukan ikan je, umpan pun langsung ikan tak sentuh. Kali ni si Adi ni, dia dah tak boleh nak sabar lagi. Dia terus sound si Fadil ni. Weh Dil, betul ke tempat ni banyak ikan? Ke member kau tu kencing? Dari tadi tak ada seekor pun yang kena. Aku rasa macam bodoh je tempat ni. Dah lah gelap, tempat pun tak berapa besar sangat. Dah lah tak best. Aku nak cas handphone pun dah lah tak cukup current. Buang masa betul lah kat tempat ni. Kali ni, Syaril pula yang bersuara. Suruh si Adi ni sabar sikit. Sebenarnya guys, si Syaril ni pun dah bosan juga dengan perangai si Adi ni. Dari tadi membebel je mulut dia, tak berhenti-henti, macam mak nenek kata dia. Lepas je si Syaril sound si Adi tu, dengan tiba-tiba guys, ada satu pukulan angin kuat terus menepa kat muka diorang. Macam tu. Kuat angin tu macam ribut, tapi sekali lalu je. Berterabur jugalah barang-barang pancing diorang ni dibuatnya. Automatik lah si Fadil ni rasa tak sedap hati. Tapi si Adi ni terus je membebel. Membebel dan terus membebel. Tak sampai berapa lama dia membebel tu, tiba-tiba dia senyap. Syaril yang duduk kat sebelah Adi jadi pelik pula. Kenapa dengan tiba-tiba si Adi ni terus senyap? Si Syaril ni nampak Adi macam kaku keras je. Syaril pun panggil lah Adi. Dipanggil berulang kali guys, tapi Adi ni tak menjawab. Dia diam je. Padahal kalau tak dengar pun si Adi dengan si Syaril ni duduk sebelah-sebelah je. Tak mungkin pun si Adi ni tak dengar apa yang Syaril panggil dia. Si Fadil bila nampakkan keadaan macam tu, dia rasa makin tak sedap hati. So dia terus datang ke tempat si Adi ni. Disentuhnya bahu Adi ni pelan-pelan. Lepas tu dia tanyalah kat Adi, dah kenapa engkau diam? Tapi si Adi ni tak bagi respon apa pun. Dia duduk je sambil mata dia tu terbuka memandang betul-betul kat penjuru rumah rakit tu, yang kebetulan betul-betul dekat sebelah si Adi ni. Masa ni si Fadil dah meremang-remang dah. Dia macam dah boleh agak memang ada yang tak kena dengan Adi ni. Memang ada sesuatu yang berlaku dekat dia ni. Digoncangnya bahu Adi ni berkali-kali. Tapi Adi langsung tak respon guys. Tapi mata dia terbuka je, tak berkelip pun, tapi tak cakap apa-apa pun. Syaril pula terdiam, tak tahu nak buat apa-apa masa tu. Si Fadil ni teruslah selawat dan azan kat telinga Adi masa tu. Lepas je dia selawat dan azan kat telinga Adi tu, terus si Adi ni macam tersedar. Bila Adi dah tersedar, dia pun mulalah mengacah-acah, panik. Terus dia lari masuk ke dalam bilik kat rumah rakit tu. Fadil dengan Syaril pun terus kejarlah si Adi ni masuk ke bilik tu. Adi tu, masa dia masuk dalam bilik tu, dia cuma duduk sambil terketar-ketar. Kebetulan dalam bilik tu gelap, memang tak ada lampu. So si Syaril ni just guna handphone dia ni buat torchlight. Sambil tu dia tanyalah kat Adi apa yang berlaku. Adi diam je guys. Mulut dia macam terkunci dah. Si Fadil ni tahu ada sesuatu yang memang tak kena. Adi ni mungkin dah ternampak sesuatu ni. So dia ambil keputusan nak balik je malam tu. Dia ajak Syaril dengan Adi balik je. Syaril tak membantah guys, dia setuju je. Tapi Adi langsung tak menjawab. Si Fadil teruslah ambil phone dia tu, call pakcik owner rakit tu untuk ambil dorang balik. Malangnya guys, call pakcik tu tak dapat pula. Pakcik tu off handphone. Bukan tak angkat, dia off handphone. So nak tak nak, kena jugalah diorang ni stay sampai pagi kan. Syaril masa tu memang tak tahu dah nak buat apa dah. Adi pula masih lagi terketar-ketar tapi diam je. Fadil cakap tak payah lagi teruskan memancing, just stay je dalam bilik tu, tidur. Syaril ni dia setuju je apa yang Fadil cadangkan ni. Yelah, apa lagi yang nak dibuat kan. Dia pun dah mula agak ada sesuatu yang tak kena. Walaupun si Fadil ni atau si Adi ni tak cakap apa-apa pun. Yelah, tak mungkin kan dengan tiba-tiba Adi ni boleh diam, lepas tu terketar-ketar pula macam ni. Dalam dia orang bertiga ni tengah melepak-lepak dalam bilik tu nak menunggukan waktu pagi tu, si Syaril ni pun terlelap. Masa tu Adi baring kat belah tengah.
Dalam tengah-tengah sedap si Syaril ni tertidur, tiba-tiba si Syaril ni tersedar. Entah apalah penyebabnya yang buatkan si Syaril ni tiba-tiba tersedar. Buka-buka mata je, dia nampak cuma Fadil je yang ada kat sebelah dia. Sedap dah si Fadil ni tidur masa tu. Tapi Adinya tak ada. So cepat-cepatlah dia kejutkan Fadil ni, bagi tahu yang Adi ni tak ada. Masa tu dia tengok jam dah dekat pukul 4 pagi lah. Bergegaslah si Fadil ni bangun masa tu. Bila dia keluar daripada bilik tu, dia nampak si Adi ni duduk dekat kerusi yang masa awal-awal dia mancing tu. Sama kedudukan dia masa awal-awal tadi. Duduk terpaku je kat situ, tak buat apa-apa, sambil mata dia ni tertumpu betul-betul kat penjuru rumah rakit tu. Sekali lagi si Fadil ni kejutkan si Adi ni. Digoncangnya bahu Adi ni. Tapi seperti biasa guys, Adi tak bagi apa-apa respon pun. Si Fadil ni tahu benda yang sama berlaku lagi kat Adi ni. So diazannya kat telinga Adi ni sekali lagi. Tapi kali ni Adi meraung guys, meraung. Tak macam tadi si Adi ni dia sedar terus lari ke bilik kan. Kali ni dia menjerit. Terus si Fadil ni dia peluk si Adi ni kuat-kuat. Tapi Adi ni tetap meronta-ronta juga. Mata dia ni terbeliak masa tu. Si Syaril pula dia dah mula panik dah. Si Fadil minta si Syaril ni bacakan Ayatul Kursi. Dalam masa yang sama si Fadil pun baca sama juga. Lepas tu si Adi ni terus tenang dan senyap, macam tertidur. Tapi mata dia terbuka. Si Fadil dengan si Syaril ni, bila si Adi ni dah senyap, so cepat-cepatlah dia angkat si Adi ni masuk ke dalam bilik. So si Fadil ni minta Adi tutup pintu bilik tu. Dia takutlah kalau si Adi ni tiba-tiba lari keluar bila dia sedar lagi. Fadil ni cuba call pakcik rumah rakit tu sekali lagi. Kalau dapat dia nak minta pakcik tu ambil 2 orang tu sekarang juga. Tapi malangnya call masih lagi tak dapat pun. So si Syaril dengan si Fadil ni ambil keputusan berjaga je malam tu. Adi pula dah tak sedarkan diri dah. Hinggalah jam lebih kurang pukul 7 pagi, tiba-tiba pun si Fadil ni berbunyi. Pakcik rumah rakit tu yang call. Pakcik tu minta maaf, dia lupa cas phone semalam. Handphone dia mati, dia tak perasan kata dia. Pakcik tu tanya lagi, kenapa 2 orang ni semua call dia malam-malam. Fadil pun mintalah pakcik tu ambil 2 orang ni sekarang juga. Pakcik tu pun tanyalah, kenapa awak sangat nak balik kan? Patutnya kan nak balik dalam jam 10 pagi. So Pakcik Fadil ni pun terangkanlah apa yang berlaku pada malam tadi tu dekat rumah rakit tu. Dalam lebih kurang sejam, pakcik tu pun sampailah ke rumah rakit dia tu. Sampai-sampai atas rumah rakit tu je, pakcik ni teruslah masuk ke bilik untuk tengok keadaan si Adi ni. Pakcik tu bawa sekali sebotol air mineral. Dibacanya beberapa jampi kat air mineral tu. Lepas tu dia renjis air mineral tu kat muka Adi. Lepas tu dia ambilkan satu kain tu, dia lap kat muka Adi tu. Tak lama lepas tu si Adi ni pun sedar. Sedar-sedar je si Adi ni muka dia nampak macam ketakutan, macam panik. Terus pakcik tu tanya, kau ingat tak apa yang berlaku semalam? Si Adi ni terketar-ketar menjawab masa tu guys. Terketar-ketar. Dia cakap, lepas angin kuat tu datang, dia nampak ada satu lembaga perempuan duduk bertinggi ke atas penjuru rumah rakit tu. Terus lembaga tu pandang dan perhatikan je muka si Adi ni. Seram gila muka benda tu. Baju dia ni lusuh, compang camping. Bau dia punya hanyir memang boleh kembang tekak dia buatnya. Rambutnya pula panjang melepasi paras bahu ni. Mata dia putih je, tak ada mata hitam. Benda ni terus tenung je mata si Adi ni masa tu. Dia pula masa tu entah kenapa mata dia hanya tertumpu kat benda ni je. Dunia ni pula masa tu betul-betul jadi gelap, kata si Adi ni. Mata dan akal dia pula hanya tertumpu kat benda tu. Sedar-sedar dia terdengar ada orang azan dekat telinga dia. Bila dia sedar, dia teruslah lari masuk ke bilik. Masa kat bilik pun benda tu ada lagi. Dia duduk dekat depan pintu, duduk merenung si Adi ni dengan tajam. Masa dia baring, lepas tu dia tertidur terus. Yang peliknya, hanya si Adi je yang nampak benda ni. Fadil dengan si Syaril langsung tak nampak apa-apa. Bau hanyir pun tak ada.
Yang diorang cuma rasa angin kuat tu je yang datang ke arah diorang masa tu. Si Fadil ni tanya lagi kat Adi, dia sedar tak masa pagi subuh tu dia keluar lagi duduk kat kerusi yang sama tu? Si Adi ni pun jawab lah, yang tu si Adi memang tak ingat apa-apa. Dia langsung tak tahu bila masa dia boleh berjalan keluar duduk kat kerusi tu malam tu. Hinggalah pagi baru dia tersedar sebab dikejutkan oleh pakcik tu. Pakcik tu bagi tahu yang si Adi ni dah diganggu dengan hantu air. Nasib baik tak dibawanya sekali si Adi ni ke rumah dia. Kalau tak, memang tak balik teruslah si Adi ni. Kalau dia ajak ikut memang si Adi ni memang masuk ke laut lah. Alamatnya memang arwah lah si Adi ni. Pakcik ni tanya juga apa yang membuatkan benda ni datang mengganggu korang masa tengah memancing ni. Spontan je si Syahril ni jawab, sebab mulut Adi yang tak berhenti-henti mengamun, membebel dan memaki-maki. Itu yang si Syahril ni bagi tahu kat pakcik ni. So mendengarkan macam tu, pakcik ni senyum je. Memang itulah padahnya kalau tak pandai jaga mulut kalau duduk dekat atas laut ni, kata pakcik tu. Si Adi ni pun dia dah tahu salah dia senyap je lah. Lepas daripada kejadian ni, si Fadil dengan si Syahril ni pun kalau pergi mancing memang dah tak nak bawa Adi sama dah. Kadang-kadang si Adi ni nak ikut sama juga, tapi diorang berdua ni memang tak nak bawa dah. Serik dah dengan perangai Adi yang mulutnya tak reti nak cover ni. Berkali-kali jugalah si Adi ni janji dengan diorang, kalau pergi mancing kali ni dia akan jaga mulut dia. Tapi si Syahril dengan si Fadil ni tetap tak nak percaya. Sebab diorang ni pun tahu mulut celupar Adi tu memang dah sebahagian daripada perangai dia. Bukan senang nak ubah. So, diorang ni memang berkeras lah. Kalau si Adi nak ikut diorang pergi mancing, memang diorang takkan bawa. Punca kisah ni berlaku hanyalah sebab celupar je guys. Kalau bab mulut ni, aku sebenarnya dah berapa kali ingatkan pasal mulut ni kat cerita-cerita aku yang lepas. Mulut ni memang kena jaga guys. Tak semestinya kat atas laut je. Kat mana-mana pun korang kena jaga. Bahasa ni jiwa bangsa. Ingat tu. Kadang-kadang keranakan bahasa kita ni pun boleh buat kita sesama manusia pun boleh bergaduh. Apatah lagi kalau makhluk selain daripada manusia kan. Kena jaga tutur kata kita ni guys. Kat mana-mana pun kita berada. Kalau kat tempat asing lagilah kena jaga mulut tu. Untung dalam hal ni tak ada apa-apa yang berlaku kat Adi. Kalau nasib tak baik, korang fikirlah apa kemungkinan yang boleh berlaku. Boleh hilang nyawa dibuatnya. Untung jugalah si Adi ni dia ada kawan yang baik. Dalam keadaan susah macam ni pun kawan-kawan dia tak tinggal pun. Tak tinggal pun dia. Diorang ni pun sama-sama hadap je. Ada setengah-setengah kawan ni kadang-kadang dia abaikan je. Untung kau ni Adi, ada kawan yang sama susah dengan kau. Tak tinggal pun kau ni, walaupun yang punca hal ni berlaku adalah berpunca daripada kau ni. Kalau ada setengah-setengah ni, dia abaikan je. So guys, kalau korang ada kawan yang baik macam Syahril dengan Fadil ni, jangan abaikan dia guys. Respect lah kat kawan-kawan macam ni. Hormati diorang ni. Entah kenapa pula dengan aku ni tiba-tiba bercakap soal kawan ni. Rindu agaknya kat kawan-kawan aku ni yang dah lama aku tak kontak. Mana-mana kawan aku yang rindu kat aku juga tu, korang boleh je roja aku. InsyaAllah aku balas nanti. Korang jangan fikir aku tak roja korang sebab aku sombong. Kadang-kadang aku ni cuma sibuk je guys. Aku sayang korang semua ni. Mana-mana geng Malam Mistik yang nak berhubung dengan aku, korang boleh je join group Telegram aku. Aku dah letak pun linknya dekat description aku ni guys. Kat bawah ni. Kau tinggal tekan je link tu. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Aku pun tak naklah membebel panjang-panjang sangat. Cuma sekali lagi aku nak pesan, mulut dan tutur kata kita ni kenalah jaga di mana-mana pun kita berada guys. Ingat tu pesan aku. Seperti biasa juga, aku nak minta bantuan korang sikit ni. Bantu subscribe channel aku ni. Like dan share sekali cerita aku ni guys. Belanja sekali aku loceng tu, tekan loceng tu sekali. Belanja guys. Hingga kita jumpa lagi di cerita yang akan datang. Korang jaga kesihatan korang. Aku sayang kat korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.